Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk video kali ini adalah video berkaitan pelajaran kawat dan juga ikhtiar hidup. Video ini merupakan tugas untuk subjek Kesatria Negara HBU 111 B2 Pelaton Bravo yang mana diketuai oleh Cikgu ataupun Jurulatih Lieutenant Ambrose Muhammad Nordin bin Bibis dan juga 3 orang komander, iaitu Komander Muda Daisy Mandes, Komander Rendah Muda Kalista dan juga Komander Rendah Muda Syaril. Dalam video pelajaran kawat ini terdapat 2 pelajaran kawat asas, iaitu pelajaran kawat 3 dan juga pelajaran kawat 10. Untuk pelajaran kawat 3, bahasa hukuman adalah rehatkan diri. Manakala sahutannya adalah 1, 2, 3, rehat. Terima kasih cikgu. Cikgu ataupun komander ini adalah bergantung kepada siapa yang memberi bahasa hukuman. Jika komander, terima kasih komander, atau cikgu, terima kasih cikgu. Untuk penerangan pelajaran kawat 3 ini adalah di atas hukuman rehatkan diri, kita akan mula mengira masa 1, 2, 3. Kemudian kita akan menyebut rehat dan seterusnya kita akan cakap terima kasih komander. Apabila membuat pergerakan ini, kita hendaklah kendurkan anggota-anggota badan, bahagian pinggang ke atas perlahan-lahan tanpa menggerakkan kaki. Pelajaran kawat 3 ini mempunyai peringatan, iaitu kecuali dalam pebarisan istiadat, satu tangan boleh digunakan untuk membetulkan pakaian dengan perintah, iaitu dengan hukuman squat. Kedudukan senang diri hendaklah dilakukan semula. Ini adalah hukuman yang tidak ada amaran sebelumnya. Ini adalah video pertunjukan kawat asas pelajaran 3. Rehatkan diri. 1, 2, 3, rehat. Terima kasih komander. Seterusnya adalah pelajaran kawat 10, iaitu bahasa hukuman bersurai dengan sahutan 1, 2, 1, 1, 2, 3. Terima kasih cikgu. Sama juga seperti pelajaran kawat 3, jika cikgu yang memberikan bahasa hukuman, kita akan cakap terima kasih cikgu. Jika komander yang memberikan bahasa hukuman, kita akan cakap terima kasih komander. Penerangan untuk pelajaran kawat 10 adalah sebelum mengajar pergerakan bersurai ini, hendaklah terlebih dahulu diajar mengenai pergerakan keluar baris. Apabila kita mempraktikkan kedua-dua pergerakan ini, skuad mestilah berada dalam tutup barisan, sama ada pergerakan kawat kaki ataupun pergerakan kawat senjata. Untuk pelajaran kawat 10 ini terbagi kepada 2, iaitu pergerakan jika ada pegawai dan juga pergerakan jika tiada pegawai. Jika tidak ada pegawai, hanya buat pergerakan berpusing ke kanan dan terus berjalan tanpa membuat pergerakan hormat ke hadapan. Pergerakan untuk jika ada pegawai dan tanpa membawa tongkat dan senjata dengan hukuman bersurai, buat pergerakan berpusing ke kanan dan hormat ke hadapan. Kemudian berjalan dalam masa cepat 3 langkah ke hadapan barulah bersurai, ataupun keluar dari barisan dan terus berjalan bersendirian keluar dari padang pegawai ataupun kawat. Jika ada pegawai dan juga membawa senjata, buat pergerakan berpusing ke kanan, kemudian buat pergerakan hormat ke hadapan hormat dengan senjata. Selepas itu berjalan dalam masa cepat 3 langkah barulah bersurai ataupun keluar daripada barisan dan terus berjalan bersendirian keluar daripada padang kawat. Jika ada pegawai dan skuad yang bersenjata dan membawa tongkat bersama dengan satu kumpulan yang tidak membawa senjata dan tongkat, buat pergerakan berpusing ke kanan kepada orang yang membawa tongkat pada pergerakan berpusing ke kanan. Bawa tongkat ke kepitan ke tiak kiri. Setelah pergerakan terakhir berpusing dibuat, buat pula pergerakan hormat ke hadapan mengikut alat-alat yang mereka bawa. Kemudian berjalan 3 langkah ke hadapan barulah bersurai ataupun keluar baris. Kepada yang membawa tongkat, buat pergerakan kawat
tongkat yang betul. Peringatan kepada pelajaran kawat 10 iaitu dengan hukuman keluar baris, buat pergerakan berpusing ke kanan semasa berhenti, kemudian berjalan dalam masa cepat 3 langkah ke hadapan, barulah bersurai ataupun keluar daripada barisan dan terus berjalan bersendirian keluar daripada padang kawat untuk berehat. Ini adalah video pertunjukan untuk pelajaran kawat 10 jika tidak ada pegawai. Bersurai. 1, 2, 1, 1, 2, 3. Terima kasih, Komander. Seterusnya adalah video untuk iktihar hidup di mana merawat luka secara tradisional ketika berada di hutan. Ubat tradisional yang digunakan adalah daun mengkudu, di mana pokok mengkudu merupakan sejenis tumbuhan yang terdapat di hutan Malaysia serta di negara-negara Asian yang lain. Nama botaninya adalah Morinda spp. Daun mengkudu ini kaya dengan antioksida dan selenium. Antioksida itu sendiri akan berperanan penting dalam memerangi bakteria ataupun virus bebas yang dapat merosakkan kulit. Daun mengkudu juga mempunyai kandungan beta karotin, flavonol dan glikosida iridoid di dalamnya yang mampu mempercepatkan pemulihan di kulit. Daun mengkudu terdapat banyak kebaikan. Di dalam slide ini hanya 3 kebaikan yang saya tulis. Pertama adalah membantu mengatasi masalah peradangan di kulit. Kedua adalah menyembuhkan luka di kulit seperti luka terbakar. Dan ketiga adalah untuk menurunkan demam. Cara penggunaan daun mengkudu. Pertama adalah memetik daun mengkudu yang bersaiz besar yang sesuai untuk menutup luka dan membalut kawasan kulit yang bermasalah. 2. Untuk merawat masalah kulit seperti keradangan kulit dan kulit luka ataupun segala bengkak hasil daripada gigitan nyamuk ataupun haiwan adalah dengan memanaskan daun mengkudu dengan api sehingga terbakar sedikit. Seterusnya, daun mengkudu yang telah dipanaskan itu diletakkan sedikit minyak masak di atas permukaan daun. Lalu, letakkan daun tersebut di kawasan yang perlu dirawat dengan membalutnya dengan kain bandet ataupun apa sahaja kain supaya daun tersebut dibalut dengan kemas. Kelima adalah jika mau luka yang lebih cepat sembuh adalah dengan cara menumbuk daun tersebut sehingga hancur dan mengeluarkan air daun tersebut dan campurkan dengan minyak masak mengikut kuantiti separuh dari daun tersebut. Seterusnya, letakkan pada kawasan luka tersebut seperti cara keempat. Jika untuk merawat demam adalah dengan merebus daun mengkudu ini selama 15 minit, lalu air rebusan tersebut diminum sebanyak 1 gelas sahaja. Kedua-dua cara ini adalah dilakukan 2 kali sehari, iaitu pada waktu siang dan juga pada waktu malam. Terdapat pantang larang untuk penggunaan daun mengkudu. Yang pertama adalah penggunaan daun mengkudu ini tidak boleh diletakkan di tempat yang rendah selepas kita memetiknya. Yang kedua, memetik daun mengkudu ini dengan menggunakan tangan kanan. Serta ketiga, tidak boleh meletakkan daun mengkudu ini di bawah paras lutut. Video ini adalah video untuk penggunaan daun mengkudu apabila luka terluka semasa berada di hutan. Maka dengan itu, hanya itu sahaja video saya pada hari ini. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Hazika binti Abdul Said dengan student ID 2020-990381. Saya daripada pelajar AS120 Diploma Sains dan saya juga merupakan salah satu Platon Bravo. So, sekian dan terima kasih.